Tuan-tuan, adakah kita dah Islam ataupun belum? Adakah disebabkan mengucap tu dan kita syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah tu, adakah itu tandanya kita dah masuk Islam? Belum lagi. Syahadah tu bermaksud kita adalah orang yang nak menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjanji pada Allah, ya Allah, aku bersedia untuk mentaati segala apa yang kau suruh dan aku akan jauhkan diri segala apa yang kau larang. Selagi kita ini buat dosa, maka kita belum lagi Islam. Kita belum lagi orang mukmin. Sebab tu Islam ni kita tak boleh buat satu dosa pun, kecuali benda yang tak disengajakan. Kalau hari ni contoh kita tak pakai tudung, kita tak tutup aurat ke kan? Kita tak tutup aurat kan? Kita buat benda yang sama. Kita tahu benda tu salah. Bukan kita tak sengaja, tapi kita sengaja. Itu kita belum lagi Islam. Kita takut kita mati dalam keadaan kufur. Macam tu juga perkara riba. Kita tak ada niat untuk tinggalkan riba. Kita tak rasa menyesal. Malah ada orang tu dia siap dah buat riba, dia buat lagi loan kereta baru, dia beli rumah lagi pakai riba. Ini bukan Islam. Dia bukan orang-orang Islam. Dia telah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia telah kufur kepada Islam yang Allah bagi pada diri dia. Jadi sebab tu Islam ni dia mengajar kita kepada takwa. Sebab tu kalau kita tengok Al-Quran, Allah bagi tahu ayat pertama sekali Alif Lam Mim tu kan, Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah bagi tahu bahawasanya Al-Quran ni bukan untuk orang Islam, tapi dia petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, maksudnya kita kena jadi orang bertakwa, barulah Allah SWT bagi petunjuk. Selagi kita cakap kita Islam lah, tapi kita tak mentaati perintah Allah, kita tak jauhi larangan Allah, kita masih lagi kehidupan kita ikut hawa nafsu, kita masih lagi merokok, kita masih lagi vape, kita masih lagi buat perkara maksiat, kita masih lagi tengok benda-benda yang tak baik, selagi itu kita sengajakan dosa-dosa yang kita buat, selagi itu kita belum lagi orang Islam. Jadi sebab tu sebagai orang Islam ni kita kena hati-hati. Kita tak boleh buat satu pun larangan Allah, perintah Allah. Kita tak boleh pun buat satu pun benda-benda yang membuatkan kita ni dia murkai oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi sebab tu tuan-tuan, ni apa yang saya cakap ni untuk diri saya sendirilah, untuk diri saya sendiri. Semoga saya dan tuan-tuan, puan-puan semua, semoga saya, tuan-tuan dan puan-puan, kita menjadi orang yang bertakwa. Kita jauhi segala dosa-dosa yang Allah SWT larang ni. Kita masih lagi main forex, kita masih lagi main pelaburan, benda-benda yang membuatkan duit makin bertambah. Itu riba. Masih lagi ambil takaful, itu perjudian. Jauhilah. Dia benda tu jadi harus. Sebab kalau kita tengok ulama-ulama, contoh Imam Ahmad bin Hanbal, dia diperangi, dia dipenjarakan adalah sebab dia menentang kerajaan, dia menentang ulama-ulama yang bersama kerajaan, sehingga kan dipenjarakan. Macam tu juga akhir zaman. Ini orang-orang yang benar, Al-Mahdi ke Nabi Isa ke yang akan muncul nanti, mereka pun akan menentang ulama-ulama. Sebab tu kalau kita tengok Nabi Isa AS, waktu Nabi Isa punya kehidupan, dia menentang ulama-ulama ni yang mengambil riba. Kita pun sama macam ni. Hal ni ulama-ulama kita menghalalkan riba, mengharuskan. Hati-hatilah. Sebab apa? Sebab kita belum menimbang akhirat kita tergadai. Kita dapat keseronakan dunia, kita dapat kemewahan dunia sebab Dajjal bagi. Tapi disebabkan fatwa yang dikeluarkan, ulama-ulama yang hebat dulu macam Imam Syafi'i, Imam Maliki, semua dia takut untuk keluarkan fatwa. Tapi hari ini ulama-ulama yang ada, Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Itu yang membimbangkan. Sebab memang 80,000 ulama kita ni akan ikut Dajjal. Sebab kebanyakan mereka digaji oleh pemerintah. Sebab tu hati-hati. Sebab tu kita kena asingkan diri.
kita tak boleh ikut fatwa yang dikeluarkan. Sebab kebanyakan fatwa yang dikeluarkan ni semuanya ulama-ulama yang daripada Freemason. Ini bukan aku cakap ini semua benda ni dibuat kajian. Korang boleh search macam mana mereka masuk dalam Universiti Al-Azhar Freemason ni. Korang boleh tengok macam mana keluarnya ulama-ulama yang mengeluarkan fatwa-fatwa yang menghalalkan duit fiat, yang menghalalkan riba, yang menghalalkan cukai-cukai. Ini semua ulama-ulama su. InsyaAllah semoga Allah SWT bagi kita ni kefahaman agama dan hati kita terang untuk mana mereka di jalan yang hak. InsyaAllah semoga kita takutlah benda ni. Kita takut sebab apa? Disebabkan dunia ni akhirat kita tergadai. Abadan abada tau. Kalau kita hari ni dapat menahan diri dekat dunia ni, akhirat nanti masya-Allah kita akan mendapat kebahagiaan selama-lamanya. Tapi kalau dekat dunia ni kita tak menahan diri, kita ikut telunjuk Yahud dan Nasara, mereka dalam sistem mereka menghalalkan, kita nak ikut kemewahan yang mereka bawa, kita nak ikut pembangunan yang mereka bawa, kita menghalalkan disebabkan kita nak pembangunan, kita halalkan riba. Semua pembangunan ni semua dengan riba. Dia bukan daripada duit poket daripada menteri-menteri ke, duit poket ulama ke untuk bina bangunan. Tak boleh. Dia semua daripada riba. Jadi jalan yang terbaik kita tinggalkan benda-benda yang syubhah, takaful ke, pelaburan ke, apa jenis forex ke, apa jenis pekerjaan yang mengaitkan benda yang ada syubhah ataupun benda yang haram ni, tinggalkan. Kita pergi kepada takwa. Nabi bagi tahu di antara halal dan haram tu ada syubhah. Nabi suruh kita tinggalkan. InsyaAllah.